illa dia aku dibersihkan, diberkati, leluhur aku diperbetulkan. Dengan hidup di bawah naungan Al-Quran ni saja kita boleh, dia kata inilah, dengan hidup bawah naungan Al-Quran ni saja boleh membersihkan usiaku. Siapa tak biasa berdosa angkat tangan? Angkat tangan saya. Jadi jangan tambah dosa. Saya kutuk kata aku sedar ni dialah jalan duduk bawah naungan Al-Quran ini, study Quran, faham Quran, sabar Quran. Inilah cara membersihkan usiaku yang telah lalu, yang aku lalai cukup banyak, yang aku termaksiat cukup banyak. Itu ketika dulu. Siapa tak boleh sabar maksiat angkat tangan? Ini bagaimana nak bersih? Pastikan kita pergi masuk ke lubang kubur itu, jangan bawa rebah dunia. Pastikan diampunkan dosa. Pastikan diampunkan dosa. Pastikan. Minta rahmat Allah sekalian. Ya? Cuba usaha sungguh-sungguh. Okey. Dengan hidup di bawah naungan Al-Quran ni, dia berbetulkan leluhur. Walaupun perih, tapi dia tenang dalam keperitan. Sebab dia di bawah naungan Al-Quran. Okey, study Al-Quran. Teruslah pembelajaran tentang Allah. Mudah-mudahan peringatan itu khas khususnya buat pejuang-pejuang Islam sekalian. Baik. Jenguk sikitlah bab poligami ni, walaupun pendeknya dia tak panjang apa. Berkahwin lebih dari satu, yakni berpoligami. Siapa nak angkat tangan? Bocik ustaz. Lawak bocik dah. Islam adalah suatu agama yang cocok, yakni sesuai dengan kehendak fitrah. Itu dia. Dan sentiasa memperhatikan keadaan hidup manusia, mendidik segala yang baik serta menjauhkannya dari sikap berlebih-lebihan dan pura-pura. Hal ini dapat dilihat dengan jelas sekali dalam konsepnya yang membenarkan berbilangan isteri. Tegasnya poligami. Maka dengan menitik beratkan kepentingan kemanusiaan baik individunya maupun masyarakatnya, Islam telah membenarkan seorang Muslim itu berkahwin lebih dari satu. Islam yang benarkan, bukan tugas isteri pertama. Islam membenarkan. Bila kita kembali kepada sejarah purba, kita dapati banyak daripada umat-umat dan agama-agama sebelum Islam semuanya membenarkan berkahwin dengan sebilangan isteri hingga sampai ratus, hingga sampai bilangannya berpuluh-puluh dan pula yang sampai beratus-ratus tanpa ada syarat yang mesti dipatuhi atau ikatan yang mesti dibuat terlebih dahulu. Tetapi apabila datang Islam, diletakkan pada perbilangan isteri-isteri itu batasannya dan syaratnya yang mesti dipatuhi. Ini tak ada benda saya nak terang, pokoknya jelas belaka. Okey. Nikah banyak ni memang perangai orang dari dulu ni. Lah ni pun ada di India berapa bini 70. Yang anak dia saja tu 300 apa. Lepas tu dia masuk calonkan diri jadi tok bandar ke apa kah. Dia tak nak, tentu undi dia banyak dah, sebab takkan anak-anak cucu-cucu dia tak undi dia. Udah anak pun 300 cucu. Tuan-tuan rahmatullah. Saya tengok dalam magazine apa lebih baru ni ya. Tuan-tuan rahmatullah sekalian. Baik. Dan ada sebenarnya nabi-nabi yang syariat dulu banyak isterinya, macam Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud ni kuat, dia tak boleh dengan seorang isteri. Okey, mungkin isteri dia ramai sampai kat 700. Okey, 2 tahun baru dapat balik giliran yang pertama. 360 tak lagi setahun kan. Ini di antara hujah yang kita bagi kepada orang Yahudi. Bukan kita nak memburukkan Nabi Daud itu syariat dia kuat. Tuan-tuan, kalau besi tokoh tuan ni besi macam rel kereta api tu, tokoh macam tu paling padat tu. Nabi Daud mari dia tenis macam tu je, jadi lepeh, jadi talang. Macam orang tenis apa nama ni, roti canai tu. Itu yang disebut alang al-hadith, disebut dalam Al-Quran. Ni tokoh besar ni dia tenis macam ni ya. Itu mukjizat Nabi Daud. Makna tenaga dia macam mana? Tak, saya tengok tenaga orang
Tebau tu canai pun gana. Sebab dia duduk bergerak sehari-hari tu tak perlu tongkat jong, tongkat apa-apa, tak payahlah dia ada ulian tu ya. Ini orang hak boleh huli besi. Tentang rahmatullah. Ya. Jadi bagi silalah. Tentang rahmatullah. Jadi ada orang hujah kata Nabi Muhammad ni isteri banyak, nafsu kuat, ambil banyak kepala otakmu. Dia kata nak kata kan. Kita kata Nabi kamu dulu, Nabi kamu tu, dia tak okey, dia tak terima David. Dia kata Nabi tu prophet David Nabi Daud kan. Dia tak terima Nabi Muhammad. Okey, kamu terima Nabi Daud. Nabi Daud isteri apa kau tak kata. Kita tak kata kat Nabi tak kata Allah Taala izin. Sila. Yang ni mentalis tu cari keburukan Islam tentang rahmatullah. Anak dia Nabi Sulaiman berapa ratus kan? Baik. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, apa nama tu? Cula Lompong apa di Thailand. Dia orang putih semua jenis dia nak rasa berlaku. Kan? Jenis tabung buluh pun dia nak, tabung singa pun dia nak, macam-macam jenis tabung pun dia nak. Lampau. Kita Tuhan. Bila datang Islam agama yang semua dan kena dengan fitrah ini diatur bagi ada akhlak dalam berkahwin. Kan cantik. Dah diselewengkan gitu gini macam-macam apa semua sekali. Ada yang zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim tu, Raja Fir'aun yang hidup di Mesir, dia tak boleh tengok dia siapa lawa. Mana dia nak bini orang kah, apa kah, kena beri. Entah, kalau dia beri ke dia tu, apa nama ni, cukup dia boleh tidur sekali rumah tu betapa jadi gunit dia terus. Sepanjang hayat perempuan tu tidur dengan dia sekali tu ya. Lepas tu dia tak tidur dia cari hak baru pula. Tak terseksa perempuan tu. Dia perempuan ada fitrahnya, bukan nak sekali, nak banyak kali. Alhamdulillah. Sebab tu kita nampak. Ni kita kena kaji keburukan jahiliah, keburukan yang ada, bagaimana Islam datang mengatur. Akhirnya kita melihat Islam cukup cantik. Kita nampak, kita kenal agama kita sendiri. Dia hidup gaduh pun tak. Sebab dia kenal kesucian agama yang dinaungi oleh Al-Quran ini nak membersihkan usia kita. Kita ni berusia sikit-sikit naik. Perjalanan usia kita nak dalam keadaan bersih, nak kekal bersih macam mana? Dengan panduan Al-Quran. Dia tak bersih. Ikut nafsu kita kotor selalu. Begitu. Adapun batasan perbilangan isteri itu dijadikan semaksimalnya sehingga 4 isteri sahaja dan 1 akrab. Semasa ni apa nama ni, Allah SWT Muhammad ni dalam mazhab ni kita oleh kerana dia kecenderungan dia kepada Maliki, maka dia sebut kita boleh. Kata silap saya Syafi'i dia tak bagi 4 orang pangkat sedah tak bagi. Tapi kecenderungan kita ni dia bagi. Maknanya ada yang boleh ini angkat sebut aku terimanya nikahnya Saudah binti Leman, Zabedah binti Husain, sebut semua. Jadi kalau dalam dan sebenarnya kekuatan itu pun pendapat yang lemah dari sudut mazhab lain pun, hal setuju pun dia tak kuat. Cuma dalam ni yang betulnya ialah jangan kita mengambil part tu sedah, tak satu-satu. Dia macam disebutnya qad aslama ghailan thaqafi wa tahtahu 10 niswatin. Faqala an-nabi ikhtar minhunna 4 wa farid sa'iruhunna. Baik, Islam memilih 4 saja. Ini hadis ni nak cerita bukan masalah akal yang akal di depan. Saya terlaju kali saya mengantuk ni tuan-tuan, merayung kepala saya terlaju cerita akak pak pula. Sebenarnya hadis ni cerita lain. Ni cerita bila Ghailan Al-Thaqafi memeluk Islam. Dia mempunyai sebanyak 10 orang isteri. Masa dia masuk Islam tu bini ada 10. Senang macam mana? Kan? Maka Nabi SAW berkata kepadanya, pilihlah daripada isteri-isterimu 4 orang saja dan ceraikanlah yang selebih. Okay? Kalaulah katakanlah
Dia degil. Dia ada 10 bini, dia sayang tu ada 6 orang. Allah semua dia sayang. Dia tinggal 4, dia kekal 6. Agak boleh tak? Tak boleh. Kalau dia tiduri hak mana pun dikira zina. Kalau dia ada 6 ataupun 5, dikekalkan isteri dia. Bukan dia tiduri satu daripadanya hak nombor 5 tu jadi zina. Dah. Mau zina hak mana pun zina. Kecuali mau tinggal satu. Kita kena ingat lah. Dan bila tinggal satu tu, ataupun kalau ada 2 nak bagi jadi 4 juga macam tadi, tinggal daripadanya 6 tinggal 4, maka dia ada edah. Orang lelaki itu dia edah dia. Dia menikah 4. Dia menikah 4, dia cerai satu. Boleh tak dia menikah lain juga? Tak boleh lagi. Lepas edah satu ni, boleh menikah lain. Tentu dia ada edah. Sebab masa kawan yang lain edah, dia masih isi. Habis edah tu baru kira dia tak datang tanggungjawab. Dia tentang lah. Itu dalam perincian Imam Syafi'i. Baik. Riwayat ini telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abu Syaibah, Daruqutni dan Baihaqi. Sementara itu ada lagi yang lainnya ketika mereka memeluk Islam, ada yang mempunyai 5 isteri, ada yang mempunyai 8 isteri, dan sebagainya. Semua mereka diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan 4 daripadanya dan menceraikan selebihnya. Hak ni jarang kita dengar. Nak cerita kata menikah 4 gatal banyak nafsu, ikut nafsu macam mana. Yang hak cerita dulu menikah 10. Nasib baik Islam bagi kat kapak, kena jenuh nak madu. Okay. Saya tahun 4 saya mengaji tentang hadis poligami ini. Kajian tu kenapa orang lelaki dia beri 4. Dari sudut nafsu je, lelaki dan dia nak. Dia tak suka orang perempuan, dia boleh tahan. Tak dia teringat pergi nak basuh baju, dia teringat pergi nak pergi beli sayur apa semua, dia jadi hilang. Tapi orang jantan dia mari nak tu mau tunjuk ni, nak tahu apa-apa dia nak tu dulu. Betul tak betul? Tak sadar ni lah, betul aku lah. Sebab saya punya tanya. Jadi bila kajian dia begitu, sebab itu di antara hikmah Allah Ta'ala buat fitrah dia begitu. Dia tak mau dan sampai mari dia nak tu Ustaz Mat Jepeng kata selama perempuan walaupun tua je dan bini kalau kata tak mau berilah suami tu menikah lain, dan ketika suami tu umur 80 pun dia nak juga. Umur tua kata duduk kenyang, duduk kata dia datang kalau mak mari dia menikah, mau tahan juga dia nak tanya tu Ustaz Mat Jepeng sebut saya nakal je lah. Tentang rahmatullah sungguh, sebab itu fitrahnya. Lepas tu kita duk kata-kata mu tak larat beri je. Beri. Tentang rahmatullah. Sebab orang lelaki dia tak ada hak nafsu dia. Okay? Hak umur nafsu tak ada. Kecuali dia tip penyakit ke apa kan. Rosak dah urat apa semua tu barangkali lah. Tapi main duduk kerja kapur neptel tebas bukit ni 80 pun steady orang nak main. Ya kan? Hak budak muda umur 18 tak lawan ni. Ini tak rahmatullah. Allah, apa saya mengajar kau ni tapi nak buat kena masuk bab ni. Nampak daripadanya menceraiannya. Dulu-dulunya banyak, tambah Arab kan. Arab dia jenis pula makan lah ni nampak kurang sikit. Setelah Islam letak tahap 4 ni baru terkawal Arab sampai hari ni. Tak percaya Cilawan buat kajian. Terkawalnya Arab ni dengan masalah dengan Tino tak tahu halan, terkawal sikitlah sebelum jahiliah. Kes bila masa Islam dan Islam letakkan 4. Letakkan 4, kemudian dia kata kena adil apa semua sekali, dan orang-orang diberi suara pada orang perempuan. Dulu zaman jahiliah ni ibu-ibu kalau lelaki nak pergi menikah tu duduk tahan-tahan, hilang kepala lah perempuan tu. Tambah Abu Lahab ni sepak terguling dah lah.
Dia nak. Mari Islam, walaupun puak kafir tu ada lagi nafsu, tapi oleh kerana orang Islam dia boleh kawal dengan benda ni, dia rahmat untuk semua. Sampai hak tak Islam lagi pun duk tengok tak berani nak buat. Cuba kafir habis satu Malaysia ni jalan ni. Na'udzubillah tuan-tuan. Islam dah ada kawal ni. Jadi kita ni walaupun ada juga hak tak ni apa semua sekali, hak tak semayang tak apa, nak nikah 2-3, tapi oleh kerana dia tak bunyi tu, Islam ni dia kawal kita. Kata dia membersihkan kita. Tak empat ni dengan empat tak jadi. Nampak tak tuan-tuan? Kebanyakan kita kan, dia letak 4 ni dengan 4 pun tak jadi, duk kemeng 1 sampai tua banyak. Dengan arak-arak jadi kita. Kalau tidak dulu ni zaman ni, tak mula tengok ni kitab kita sebut jelas sejarahnya dulu. Bila masuk Islam tu kan, orang-orang hak di Madinah tu Nabi sampai hak zaman di Mekah banyak orang muda tak nikah lagi masuk Islam. Yang berhijrah tu hak nikah gitulah. Tapi bila sampai di Madinah, ramai dah hak tua-tua pun duduk Madinah orang Islam. Hak isteri 5, isteri 10, 11, 8 ni berapa. Tentang rahmatullah. Jadi pada ketika itu, masa zaman jahiliah sebelum Nabi sampai tu, mana ada suara orang perempuan. Bagi perempuan kena berterima kasih sangat-sangat sayang Islam. Dia lah membetulkan akhlak ummah. Mari orang lelaki pun tak adalah kan? Walaupun boleh 4 tak kira dulu kan, hadut bunyi derah dia takkan sampai mati dia tak menikah. Dia tak menikah hadut senyap nikah banyak kan. Alhamdulillah kan. Baik, jadi suami senyap jaga. Riuhnya saya tak apa. Baik. Adapun perkahwinan Nabi SAW dengan 9 orang isteri, maka hal ini adalah perkara yang dikhususkan Allah kepadanya demi keperluan dan kepentingan dakwah dalam kehidupannya serta kebutuhan buayanya. Indonesia, keperluan umat kepada isteri-isteri Nabi itu nanti sesudah kewafatan beliau. Baik, rahmatullah. Kenapa? Memang itu dipanggil khususiyat Nabi, khusus bagi Nabi. Kenapa pula dekat Nabi ni sepatut dia teladan pada kita? Ada khususiat dah boleh banyak. Moga dia Nabi. Passion dia dah, kalau orang besar-besar pun kita tengok, ada dah kelebihan dia. Raja. Bagi dia mana ada erti traffic light warna merah atau kuning atau hijau. Dia jalan lalu je. Tu baru raja. Takkan kita nak jealous kat Nabi ni. Dalam bab ini je. Dan bukan di atas nafsu begitu. Atas tujuan dakwah, Nabi kahwin dengan anak ketua kaum, ketua-ketua puak. Macam hendon masalah, anak ketua puak yang menyebabkan puak tu mudah masuk Islam. Begitu juga yang dicontohi di dalam kerajaan Islam Melaka, dalam dia memperbesarkan tanah Melayu kepada Islam. Anak Raja Melaka dikahwinkan dengan di Minang anak orang Pahang, anak Raja Pahang, orang besar Pahang. Dia hantar ke Perak. Bijaknya Raja Melaka Sultan Muzaffar tu. Dia buat sebab tu orang Melayu ni tak ada sangat sejarah dia berperang-perang aneh-aneh. Tak ada sangat. Kan bila Portugis mari nak serang, serang Portugis perang apa? Serang ikut Portugis pula. Dia tak perang-perang, tak ada sangat. Berbeza dengan Indonesia tu ada juga sejarah-sejarah dia tentang rahmatullah. Kita gitu. Jadi itu psikologi kitanya, tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian. Dalam Islam dia ajar begitulah. Cara di antara kaedah dakwah nak diberi kepada Nabi SAW itu khususnya sampai 9, ada kata 18. Ada setengah kita ada disebut 18. Tapi kenapa? Sebab yang kekal lama sampai Nabi wafat. Lepas Nabi wafat ada lagi. Mereka masih hidup dan dikenali oleh sahabat yang orang-orang tabi'in yang masuk Islam kemudian. Ni dia 9 orang. Nah, ya ada yang kahwin 4 bulan meninggal. Buku-buku sejarah yang tebal macam Kamil Fitarat masalah disebutlah. Ada perinciannya. Itu 18. Ada yang kahwin 2 bulan meninggal. Maknanya lebih bela janda-janda. Jadi YDP kita bela janda jangan marah. Sokonglah. Sekali siapa nak bela janda kat tangan? Kampung saya orang panggil kampung janda. Lama-lama nak. Allah sekalian. Jadi
Tuan-tuan rahmatullah, itu pahaman asas tentang poligami diizinkan syarak. Dan kenapa Nabi itu khususiah, dipanggil khas kerana dia Nabi pilihan Allah, dan Allah beri dia tu bukan macam nafsu kita. Okey, dia kerana tujuan dakwah, tujuan dunia. Lepas itu kami nak dakwah, kata kat mana mula satu pun, ya Allah. Jadi padanlah kita dengan empat tu. Tuan-tuan rahimakumullah, dan tenaga Nabi ni, tuan-tuan rahimakumullah, tenaga setengah riwayat sebut 10 tenaga ahli syurga. 10 orang ahli syurga tu duduk di Nabi. Tuan-tuan panggil 10 tenaga kuda. Kuat Nabi. Okay? Sebab tu kadang Nabi tak akan, tak ada masalah. Okay? Dia naik, kata tengah-tengah mata ada dah Nabi berak peluang ni kan dia tak dengar cerita tentang itu. Nabi ni digambaran lelaki syurga. Lelaki syurga ni tuan-tuan, satu bilik 70 orang, dia boleh harung semua. Itu lelaki syurga seorang, satu tenaga lelaki syurga, satu bilik 70 dia boleh harung semua. Dia ada berapa bilik? Lama-lama bilik dia boleh harung semua. Lelaki 10 kali ganda tu Nabi. Nabi 10 kali ganda lelaki dia tak boleh tentu. Tenaga dia, tuan-tuan rahmatullah. Jadi padan Allah bagi khususiah kepada dia. Tu pun dia kawal tambah, kita boleh jadi contoh sungguh, tuan-tuan rahmatullah. Jadi kita ni tak ada kan. Jadi kalau setakat kita naik sikap munggu nada kereta kemek kita larang betul pelon ni, satu gagak lah kan, satu gagak banyak-banyak lah. Tapi kalau orang nak beri, dia orang bagi minang kita, dia banyak duit. Kalau ustaz terima, dia nak bagi duit, betul kata ustaz. Mari bagi duit dulu, aku betul dulu. Dah tu melawak tuan-tuan rahmatullah. Boleh sebenarnya, benda ni mudah saja. Dan akhir kan saya nak, ni tajuk baru, sifat adil adalah syarat untuk membolehkan poligami. Kita akan bahas ke depan. Cumanya tuan-tuan rahmatullah, hari ni rasa pelik menikah 2, 3 ni rasa pelik sebab ramai menikah 1. Cuba ubah ramai menikah 2, 1 tu sikit-sikit. Jadi pelik lah kalau orang 1. Jadi biasalah 2 tu. Orang perempuan pun dia rasa biasa. Nak gaduh apa, aku pun 2, kau tu pun 2, jiran belah pun 2. Ramai. Ni dia berasa pelik, rasa diri aku kurang benda apa, laki kuno hak lain pun semua. Oh, lepas tu kawan-kawan lalu pun tengok. Jadi dia berasa macam-macam sebab dia seorang yang dia tanggung. Betul, orang dia akan rasa kalau suami dia nikah lain rasa. Betul, rasa aku ni kekurangan apa semua, jadi kan rasa gitulah. Itu betul, kita akui itu sifat wanita tu. Kan? Tapi kalau demi nak menyelamatkan ramai-ramai ni semua madu belaka ni. Cantik, nak gaduh apa, nak diburu kat siapa? Nak kata kat siapa, cantik semua. Jom, ayo kita ramaikan. Allahuakbar. Tuan-tuan rahmatullah, cukup sekali itu pertemuan malam ini. InsyaAllah kita jumpa. Kita bicara hak bulan depan. Orang lelaki hak ada niat-niat tu ajak mari. Kita nak bahas. Lepas cerita bahas tajuk adil, mesti syarat adil, tahu syarat apa semua kita bahas ni panjang tanya. Hikmah dan sebagainya. Nak kahwinlah. Mengaji dulu. Boleh? Kalau